Okay, Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah SWT kepada kita berkumpul lagi. InsyaAllah menyambung kelas pengajian kita berkenaan tarikh tashrih Islami. Kemudian kita ketahui kita jumpa pada bulan yang lalu, kita dah habiskan Alhamdulillah berkenaan dengan tajuk fuqaha para sahabat. Dan kita sepatutnya pada hari ini insyaAllah masuk kepada bahagian yang ketiga di kitab tarikh tashrih itu berkenaan dengan zaman selepas para sahabat ataupun zaman sahabat-sahabat kecil serta kibar para tabi'in. Okey, ini insyaAllah kita akan start sini. Okay, jadi kita akan masuk pada tajuk ni, bahagian apa berkenaan dengan zaman selepas daripada Khulafa' Ar-Rasyidun. Setelah Khulafa' Ar-Rasyidun, tepat lepas zaman Ali bin Thalib dah tak ada. So jadi zaman berikutnya, yang timbulkan zaman berikutnya itu zaman Asrul Sighar Sahabati wa Kibarut Tabi'in, zaman sahabat kecil dan tabi'in yang besar. Tadi misalnya tabi'in yang sempat jumpa sahabat-sahabat dia tak jumpa Rasulullah, tapi jumpa sahabat yang besar-besar lah. Tapi zaman kecil para sahabat. Okay. Dia kata min wilayati Muawiyah ila awaili qarni tsani hijri, daripada pemerintahan atau penguasaan Muawiyah sehinggalah awal kurun ke-2 Hijrah. Masuk pada tahun tahun 100 Hijrah lebih kan. Okey. Itu awal kurun kedua. Dia cara kita ke kurun tu, maksudnya Imam Syafi'i lahir 150. Di kurun kedua Hijrah. Sahabat terakhir mati Abu Tufail itu tahun kedua Hijrah. Kurun kedua 100 tahun kedua. Itu cara kiraan. So kita akan bincangkan ni insya-Allah keadaan politik pada zaman ni, macam juga para sahabat yang kita kata bahawa perkembangan Islam pada zaman mereka membawa kesan kepada masalah ijtihad dan sebagainya. Demikian juga para tabi'in zaman kita akan tengok bahagian politik juga. Pentadbiran pada zaman tersebut macam mana. Kemudian kita bincang juga tentang kemunculan Syiah dan Khawarij. Khawarij Syiah. Kemudian kumpulan lain. Serta mazhab-mazhab yang muncul mazhab. Serta madrasah di bandar yang ada, dan juga Ansar macam mereka ada madrasah pengajian yang itu menyebabkan akan timbulnya masalah arah tuju hala pemikiran fiqh. Ya, ni kita kena faham. So sebab dalil Al-Quran Karim dan sunnah Nabi SAW. Kalau kita kata kita kata telah mencukupi, tapi pemahaman bagi pasal yang datang Al-Quran Karim dan hadis Nabi ada kali ada rumusan bagi apa permasalahan yang kita hadapi. So kalau anda kata ada perkara-perkara yang patut panggil diketahui apa akan berlaku panggil perkara tersebut akan terjadi kemudian, maka para sahabat maka sesiapa yang datang lepas daripada zaman para sahabat dan sebagainya, mereka patutnya akan jumpalah kaedah atau cara menyelesaikan masalah. Sebab tu kita tak boleh buang usul fiqh atau buang cara pemikiran atau cara kita memahami dalil. Sebab bila datang Al-Quran atau hadis kan dengan perintah kata buat, tapi nak tahu buat tadi tu perintah untuk buat, tapi wajib ke tidak. So dia pasal ada kadang-kadang arahan Nabi untuk saranan saja, macam ayat berkenaan dengan tajuk hutang kan, tulis kan, bila kamu berhutang antara satu sama lain, maka dengan satu hutang maka kamu hendaklah tulis. Tapi hendaklah tulis tadi adakah hendaklah tulis tadi adakah diwajib ataupun tidak. Persoalan tu bukan masalah tu, pasal Allah Ta'ala kadang-kadang memberi pada kita arahan untuk panduan bagi kebaikan kita.
Dan dia bukan perintah obligation macam mana ibadat. Macam mana ibadat dan sebagainya. Kadang ada orang perintah kepada kita untuk buat, tapi perintah tersebut bukannya mulzim, tidak mesti. Maksudnya kita diberikan pilihan untuk buat atau tidak. Sebab tu kita kena faham kaedah ni supaya kita tidak tersilap dalam menghukumkan benda yang tidak wajib jadi wajib. Baik, kita akan mulakan insya-Allah. Zaman sahabat kecil dan tabi'in besar daripada pemerintahan Muawiyah sehingga awal kurun kedua hijrah. Okay, pertama sekali kita bincang keadaan politik. Okay. Keadaan politik pada zaman ini. Dia kata telah berhimpun untuk Muawiyah seluruh musuh negeri Islam kesemuanya. Setelah mana berdamai dengan dia Hasan bin Ali rahimahullah. Hasan bin Ali radhiyallahu anhu dia adalah cucu Nabi SAW, anak Ali bin Abi Thalib. Cucu kepada Rasulullah SAW, anak Ali bin Abi Thalib. Okay, yang mana dan digelar dengan Amir Mukminin pada tahun 41 Hijrah. 41, tapi 6 bulan lah sebab kita tahu bahawa Nabi meninggal 11, dia 11 Hijrah, Rabiul Awal dia memegang jawatan pada lebih kurang tempoh sama, tapi 6 bulan je. Okay. Dan ketika mana Hasan bin Ali bin Abi Thalib dia berdamai dengan Muawiyah, bahkan dia menyerahkan kuasa pemerintahan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Ini benda yang kita kata kadang-kadang orang Syiah pun tak boleh nak brain, dia tak nak faham. Sebab diorang kata imam maksum, bila kita kata semua imam adalah maksum. Jadi diorang semua imam yang dikeluarkan imam 12 mulai daripada Ali bin Abi Thalib sampai kepada imam yang Al-Mahdi yang diorang tunggu, semua mereka dianggap maksum. So Hasan bin Ali bin Abi Thalib termasuk daripada imam-imam tersebut, bahkan dia nombor 2 lepas Ali bin Abi Thalib, Hasan atau Husain. Jadi kalau orang kata Hasan adalah yang maksum, maka tindakan dia tadi tak berdosa, tak salah. Jadi ini kat sini orang tak boleh fikir. Macam mana Hasan bin Ali bin Abi Thalib dengan pengikut yang ramai dilepaskan jawatan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Dia bagi. Ini adalah macam kalau kita buka dalam sejarah, macam Hasan bin Ali bin Abi Thalib dia dapati orang yang ada keliling dia semua pengkhianat. Mana bapak dia sendiri dibunuh oleh orang yang mengikuti bapak dia. Kata konon sayang bapak dia, cinta bapak dia, tapi akhirnya bunuh bapak dia. Jadi dan di belakang dia tengok semua kumpulan dia macam memang takkan menyokong dia. Maka dia kata daripada dia mati ditikam belakang oleh kumpulan tersebut, maka dia kata baiklah dia hidup mulia dan serah jawatan pada Umayyah dan hidup mulia, dihormati oleh semua. Dan dia lepaskan, dan memang sebenarnya perbuatan dia melepaskan jawatan ni Nabi pernah predik. Nabi pernah berikan satu gambaran. Ketika Hasan bin Ali bin Abi Thalib masih kecil, Nabi pernah kata kepada para sahabat, Nabi kata dalam hadis yang sahih, kata inna ibni hadza sayyid. Anak aku ni sayyid. Anak aku ni, cucu aku ni, Hasan ni sayyid. Dan Allah Subhanahu wa taala yuslihu bihi, perdamaikan dengan sebab dia firqatan azimatan dan muslimin, dua kumpulan besar umat Islam. Ini banyak dalil daripada hadis tersebut, banyak dalil. Antara dalil adalah Muawiyah ke Ali ke siapa kumpulan tersebut, semuanya adalah Muslim. Walaupun Ali bin Abi Thalib lebih tepat kepada kebenaran, tapi semua masih Muslim. Tak ada siapa terkeluar daripada Islam. Tak ada siapa terkeluar daripada Islam. Itu sudut besar lah yang kena diperhatikan. Sebab banyak orang kadang-kadang melihat berkenaan dengan tajuk Ali bin Abi Thalib tajuk Ali ni. Dia kata Ali paling layak, dia kata Muawiyah rampas kuasa. Muawiyah tak pernah rampas kuasa. Muawiyah tidak pernah rampas kuasa. Bahkan Muawiyah cuma tak nak bagi ketaatan kepada Ali bin Abi Thalib. Punca yang kita sebut itu adalah kerana dalam tentera Ali bin Abi Thalib ada pembunuh Osman. Mereka yang mengangkat Ali mula sekali sebagai khalifah. Tapi Ali bin Abi Thalib ambil sebab maslahah supaya umat Islam ada pemerintah yang menjalankan hukum. Lalu Ali ambil. Tapi lepas tu berlakulah masalah ketidakpenerimaan sebagian para sahabat. Ada yang mengasingkan diri jauh, terus tak nak bai'ah siapa pun ada. Maksudnya kan kabur dah ketika tu. Namun Ali bin Abi Thalib lepas tu pindahkan dia punya pusat pemerintahan ke Kufah. Dia pindah ke belah Iraq. Jadi dekat situ yang kita faham kat sini. Jadi tapi bila Ali bin Thalib mati dibunuh, Hasan dilantik secara mutual understanding oleh pengikut-pengikut Ali bin Abi Thalib, puluhan ribu angkat Hasan. Kemudian
Hasan bin Ali bin Abi Thalib lepaskan jawatan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Dan tahun mereka bersatu tu dipanggil dinamakan Amul Jamaah, tahun penyatuan, tahun perhimpunan. Bahkan memang kita kata ni, tapi bila kita sebut Amul Jamaah pun, namun tidaklah bermaksud bahawa perhimpunan ini adalah ketenangan bagi semua perkara dan juga ketetapan bagi urusan dan juga ketenangan keadaan dari semua sudut. Kerana apa? Kerana ada penentang terhadap Muawiyah dan hukum Amawi ini masih lagi tegak. Okay. Daripada Khawarij kadang-kadang yang mereka ni apa yang sebenarnya mereka tak suka pada Osman dan Ali, Muawiyah semua sekali dia tak suka. Okey, Muawiyah Khawarij, dan mereka mengingkari akan pengurusan apa raja dunia. Ada raja dalam dunia ni tak setuju. Itu satu sudut. Dan daripada Syiah pula satu sudut yang lain. Dan mereka melihat khilafah yang haknya milik Ali dan Ahli Bait khususnya. Tapi kat sini diorang gagal. So diorang kata macam tu, tapi yang melepaskan jawatan kepada Muawiyah adalah Hasan. Hasan bin Ali bin Thalib yang bagi jawatan kepada Muawiyah. Maksud dia tak boleh kata benda ni adalah satu konspirasi dan sebagainya, sebab Hasan bagi sendiri. Hasan yang bagi jawatan kepada Muawiyah. Dan dikatakan apabila kita tambah kepada perkara ini bahawa politik atau urusan pentadbiran pemerintahan hukum Bani Umayyah ni dia menemui pada banyak keadaan daripada zaman-zaman, daripada peringkat ni kebencian yang bertambah dan juga pemberontakan ke atas penguasaan dia pada satu sudut. Ada yang dari sini memberontak sebagainya. Ya, Adrakna al-Aqabat. Kita dah check dah dia kata apa sekatan-sekatan dan halangan-halangan yang dihadapi oleh para pemerintah pada zaman ni. Okey. Kita ceritakan sikit siapa jadi sebagainya. Jadi contohnya macam Muawiyah tu, dia mempunyai dia ada pemilik bagi siasah. Bagi dia memang ada kepandaian dalam politik. Dia meringankan kegetiran permusuhan di antara dia dengan musuh-musuh dia. Tapi bila mana bai'ah berlaku kepada Yazid, anak dia. Ketika dia tu orang dapat macam tenang sekejap. Dia lebih-lebih lagi yang bagi jawatan kepada dia adalah Hasan nanti dia. Hasan bin Ali bin Abi Thalib yang serah jawatan khalifah kepada Muawiyah. Jadi kat sini namun begitu bila dia bagi bai'ah dia kepada Yazid anak dia, Yazid bin Muawiyah. Ini adalah membesarkan memprovokasikan banyak daripada kebencian di sisi ahli-ahli warak dan juga ketakwaan. So siapa yang warak dan takwa tak suka dan tak minat dengan Yazid bin Muawiyah punya cara ataupun sikap. Walaupun sebenarnya ketika mana perang masuk Konstantinopel dahulu, Yazid bin Muawiyah adalah ketua yang tentera ekspedisi pertama penaklukan kepada Konstantinopel. Yang mana dalam tu tentera dia ada para sahabat yang besar yang mati. Sekarang kubur mereka berada di pintu di tembok Istanbul. Semasa ketika tu ketua dia adalah Yazid bin Muawiyah. Okey. Demikian juga macam mana berlaku terjadi untuk peristiwa Karbala. Dan Karbala ni dan juga pembunuhan Hussein. Ini juga menambahkan lagi jadi tambah penolakan kepada itu. Jadi dia tidak balas demikian juga, dan bertambahlah basah. Kalau kita lumpur tu tambah basah. Okey. Dan tambah ni dengan perbuatan memerdekakan diri siapa Abdullah bin Zubair. Dan dia berkubur di Mekah. Berkubur di Mekah. Ini menjadikan perkara ini menjadi tambah teruk dan tambah luka lah, tambah parah. Jadi bila datang saja lepas tu Abdul Malik bin Marwan, dia sebenarnya lepas Muawiyah ambil bagi Yazid, lepas Yazid Muawiyah balik, tapi Muawiyah itu lepas jawatan sekejap sangat, dia nak pegang. Dia rasakan bapak dia Yazid dan datuk dia Muawiyah buat benda banyak salah, so dia lepaskan jawatan. Kita datang berikutnya daripada keluarga mereka sampai salah antaranya adalah Abdul Malik bin Marwan. Dia telah ambil memegang pada punca sebab segala permusuhan dan juga perlingkahan ni dengan kuat dan juga tegas, supaya kembali semula segala urusan kepada dia.
Dia bersandarkan dan menghimpunkan kata suara orang ramai kepadanya ke atas seorang lelaki yang kasar, keras, yang suka untuk menghinakan jiwa-jiwa dengan dia menundukkan jiwa-jiwa dengan kekerasan dan juga keganasan, dan itu adalah Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi yang dipuji yang dia ni telah memadamkan banyak daripada pemberontakan. Dia banyak pemberontakan yang berlaku dia padamkan. Dan juga dia telah mengepung Mekah. Bahkan dia telah merobek kehormatan Makkah dengan dia menyerang Kaabah dengan yang ketika itu Abdullah bin Zubair berkubur dekat dalam kawasan Masjidil Haram. So Hajjaj bin Yusuf telah lempar dengan menjenik katapult dengan batu sampai Kaabah rubuh 1/4. Dan dibunuh Abdullah bin Zubair pada tahun 73 Hijrah. Jadi berlaku pembunuhan. Okey, jadi Marwan ni dia memang kita kata dia macam tu. Dan jika sekalipun lah anak dia tu Al-Walid bin Abdul Malik, dia kata merupakan zaman yang paling mekar bagi Bani Umayyah, ketika mana pada zaman Al-Walid bin Abdul Malik, di situlah berkembangnya dia jadi dahsyatlah banyak dengan penaklukan Islam ke timur dan ke barat. Baik penaklukan berlaku pada zaman berkenaan, pengembangan daerah-daerah Islam. Okey. Namun datang sesudah itu saudara dia Sulaiman bin Abdul Malik, lalu dia burukkan ke atas para pimpinan penakluk. Kemudian lepas tu disusuli oleh Umar Abdul Aziz, seorang yang bertakwa, lagi zuhud. Lalu dia cuba kembalikan balik akan segala penzaliman yang dibuat dan menegakkan keadilan. Ya, tapi dia jawatan sekejap sangat, 2 tahun je. Dan juga dan dia cuba dengan usaha dia, dengan pentadbiran dia dalam hukum kepada mengembalikan sirah Khulafa' Rasyidin. Akan tapi setelah mana dia tak ada, keadaan jadi makin teruk pada zaman Yazid bin Abdul Malik. Kemudian zaman adik dia, saudara dia Hisham bin Abdul Malik. Dan kemudian bermulalah kelemahan masuk ke dalam sarah-sarah kerajaan Bani Umayyah, dan berlakulah seruan rahsia bagi Bani Abbas, Bani Abbasiyah, dan datang pula take over, mengambil alih jawatan. Okey. Daripada kita punya pembentangan yang segera sangat, yang laju macam tu, kita sebutkan nama-nama figure yang ada, dan juga kita tengok peristiwa-peristiwa dan siapa yang dan apa yang di belakangnya, banyak para pengkaji telah mengambil ramai di kalangan para kaji dan para ahli sejarah kata Bani Umayyah perkara berikut. Ini anda benda yang mereka dapat lihat Bani Umayyah punya cara pemerintahan ataupun pada zaman dia ada beri kesan dalam masalah kadang fake, kadang pada masalah lain. Okey. Dia kata bahawa pertama dia kata ada perkara, kalau kita tengok pada sepanjang pemerintahan Bani Umayyah berlaku perkara berikut. Pertama, dia kata desakan atau dorongan hukum. Okey, tarikan hukum pada zaman Bani Umayyah, Amawi, bermula dengan arah tuju kepuakan. Okey, mana dari apa yang menimbulkan pada jiwa tu unsur-unsur asabiyah dan juga sistem kerajaan beraja. Sistem beraja. Walaupun sebenarnya ketika mana pelantikan daripada Rasulullah pada Abu Bakar pada Umar pada Uthman pada Ali, cara pelantikan setiap khalifah tu, cara pelantikan dia tak ada satu bentuk yang khusus. Kalau perhatikan balik, tak ada bentuk yang khusus. Sebab semua khalifah berkenaan ataupun yang naik tu, semua yang naik dengan cara yang berbeza. Satu macam Umar naik dengan wasiat. Nabi Abu Bakar naik dengan persetujuan. Uthman naik dengan musyawarat beberapa orang. Kemudian baru minta orang ramai berpendapat. Ali naik dengan keadaan ketika darurat. Maksudnya ketika mana berlaku pembunuhan Uthman, tak ada siapa yang pemerintah, Ali take over.
Itu jadi cara naik tu berbeza. Cuma dalam zaman Bani Umayyah tadi, arah tuju pelantikan dalam keluarga, dalam family kan, menukarkan kepada sistem beraja tu berlaku lah. Walaupun, saya ulang balik walaupun sebenarnya pelantikan pemerintah dengan cara mana sekalipun, kita ahli sunnah wal jamaah tak pernah ada masalah. Pelantikan pemerintah dengan apa cara sekalipun, kita tak ada masalah. Bukan kerja kita. Zaman sekarang kalau orang kata apa demokrasi ni bagus, kita tak pernah kata demokrasi bagus. Maka dalam kita sekarang ni banyak masalah, apa benda halal jadi haram, haram jadi halal kerana demokrasi. Kerana demokrasi ni masalah kena perhatikan balik. Okey. Jadi dikata apabila membaca Marwan bin Hakam, okey. Dia ni amil Muawiyah kepada penduduk Madinah. Ini dahsyat dia kata pernah berlaku. Amil kira gubernur ataupun pemerintah nantikan yang berada di Madinah tu, nama dia Marwan bin Hakam. Dia adalah amil Muawiyah kepada Madinah surat Muawiyah untuk ambil bai'ah Yazid. Arahan dia untuk ambil bai'ah untuk Yazid di Masjid Madinah. Ketika tu orang ramai telah jadi hiruk pikuk lah, marah kan. Dan berkata Abdurrahman bin Abi Bakar, dia kata mar khiyaru aratum li ummati Muhammad, tidaklah yang terbaik kamu inginkan untuk umat Muhammad, walakin aku turina an taj'aluha hirqaliyah, tapi kalian nak jadikan dia macam pelantikan Heraklius. Inilah maksudnya pemerintahan empire Rom lah. Kullama mata Harqal qama Harqal, bila mana mati satu pemerintah Heraklius, bangun Herakl yang baru. Dan dia berkah bangkit Hasan bin Ali mengingkari perkara itu juga. Dan dia buat macam tu juga Abdullah bin Zubair, semua tak setuju dengan perkara berkenaan. Dan dia cuba paksa orang ramai untuk ambil bai'ah ke atas Yazid yang ketika itu berada di Syam. Di Madinah dia disuruh amil dia ambil janji orang ramai dekat situ dalam masjid. Dia marahlah. Kita contohlah. Yang kedua, bahawa Bani Umayyah ni dia cenderung kepada politik bersifat kerajaan beraja. Okey. Yang dia sebenarnya lebih menumpukan kepada penguatan kuasa dan juga penetapan urusan baginya dengan tanpa beriltizam dengan sirah Khulafa' Rasyidin. Dia kurang pegang. Yang penting kerajaan tu kekal kuat walaupun tak ikut cara Khulafa' Rasyidin, ataupun pegang agama ataupun berhenti di sisi batasan-batasan agama. Sebab apa dia orang buat tu kadang-kadang melampaui batas, hanya setakat untuk menambahkan kekuasaan, tapi dia gunakan kekerasan sepenuhnya. Itu masalah yang timbul. Yang ketiga, bahawa dia beramalah dengan sebagian para sahabat dan ketua-ketua guru-guru syekh-syekh di kalangan para tabi'in dengan kasar dan juga keras, seperti muamalah Hajjaj kepada Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Jubair adalah orang yang antara yang panggil anak murid para sahabat yang besar. Bahkan dibunuh oleh Hajjaj. Juga demikian juga pendirian ataupun pendirian Hajjaj terhadap Abdullah bin Zubair. Dia sahabat Nabi. Sahabat Nabi kan. Kita kata dia salah pun, tapi kita kena nilai mereka dengan nilai yang betul. Sahabat Nabi SAW. Orang yang pernah Nabi didik, Nabi asuh. Dan bahkan dia bukannya orang biasa. Sebab tu tak sepatutnya. Tapi kerana sistem beraja tadi dia tak mandang pada itu. Dan juga muamalah demikian juga muamalah Amir di Madinah Hisham bin Ismail terhadap Sa'id bin Musayyab. Sa'id bin Jubair tu, Sa'id bin Musayyab semua mati dibunuh. Kerana tak mengikutkan cara dikehendaki oleh pemerintah. Ini masalah. Dia nampak dia tak setuju je terus dia dipangkah. Tak boleh. Pasal kegunaan kekerasan. Tak setuju kita boleh. Macam dalam kisah zaman para sahabat, zaman ketika Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Memang ada para sahabat sendiri yang lain macam kadang tak puas dengan dia sebagainya, tapi dia tak buatlah. Uthman taklah buat kekerasan dekat atas mereka. Paksa untuk berikan sokongan, tak ada. Tapi ini berlaku pada zaman Bani Umayyah. Zaman Muawiyah punya anak-anak selepas tu. Muawiyah dan anak-anak dia lepas tu ada. Okay. Keempat, pemerintahan Amawi ini telah membolehkan atau menghalalkan dua perkara daripada perkara sama-sama dari Islam. Sama-sama dari Islam.
dan dia menguatkan sudut pendapat pada apa yang baru ditemui daripada masalah-masalah pertelingkahan, masalah-masalah dipercanggahkan daripada ahli ihwal muamalah, ibadat muamalah. Asabiah semua orang akan ada. Kita macam masalah ni. Ketika zaman Nabi hidup sendiri pun, dalam keadaan Nabi kita panggil mendidik para sahabat. Para sahabat masih lagi ada masalah muhajirin, ansar tu ada. Siapa kata tak ada? Siapa kata benda tak ada? Kata Nabi sendiri SAW pernah sebut kepada para sahabat pada satu perjalanan balik peperangan, kemudian ketika itu ada bergaduh dua orang, seorang muhajirin, seorang ansar. Punca dia bukan dua orang bergaduh di awal. Punca dia hamba muhajirin, hamba ansar tu berlanggar. Lalu dia ni panggil tuan, ni panggil tuan dia. Jadi yang tuan nak masuk campur. Gaduh. Bila gaduh, pertembungan berlaku, yang muhajirin ansar tu masih menjerit. Ajak orang muhajirin datang untuk tolong dia, yang ni minta ansar tolong dia. Nabi dalam kemah. Yang seorang jerit ya lal muhajirin, seorang jerit ya lal ansar. Jadi bila diorang jerit macam tu, ketika tu Nabi keluar kepala daripada kemah baginda. Nabi kata apa? Ma hari da'wal jahiliyah. Apa seorang jahiliyah ini? Apa seorang jahiliyah ini? Kan diorang gaduh kan, panggil muhajir panggil ansar kan. Nabi pun kata apa seorang jahiliyah ini? Lepas tu seorang tu kata ya Rasulullah kan, ini sekian-sekian dia cakap itu. Nabi kata da'uha fa innaha muntinah. Tinggalkan ia busuk. Nabi kata ia busuk. Seruan jahiliyah tu, maksud seruan asabiah tu, Nabi kata ia busuk. Da'uha fa innaha muntinah. Tinggalkan ia busuk Nabi cakap. So bila kita faham itu, benda tu memang akan berlaku lah. Syaitan akan sentiasa mempermainkan kita. Kalau dalam rumah keluarga pun, dalam hubungan suami isteri pun, pertelingkahan boleh berlaku. Kenapa pula dalam masyarakat yang besar tak jadi? Sebab tu bila kadang-kadang macam kes kumpulan tabligh gitu kan. Dia kata kalau kita dah baik, nanti semua orang akan baik. Kan? Ini dipanggil kelakar. Kita dakwah semua orang, kita sekian semua jadi baik, nanti Islam akan orang ramai akan baik. Tak payah dakwah orang Muslim pun. Kalau kita baik, orang Islam akan masuk sendiri. Ini kita panggil angan-angan kosong. Sebab balik pada asal, benda tadi akan berlaku dalam masyarakat yang Nabi tengah didik pun, Nabi didik pun ada orang munafik. Tiba-tiba awak tabligh tak ada munafik. Apa hal? Tak ada munafik kan? Tak ada munafik yang hubung awak. Ini cerita kelakar dia. Ini cerita kelakar panggil. Ini yang tak patut berlaku lah. Sebab tu kenapa macam kes yang benda ni naik tu memang akan timbul. Dia cara untuk mengurangkan adalah kita, kalau kita jangan terpanjangkan je lah. Kalau dah satu pihak dah berkuasa, kita biarkan lah. Kita nasihatkan lah. Atas kita nasihat dan juga memberitahu kesilapan dan kesalahan. Tidak ada dalam hadis Nabi ajak kita jatuhkan pemerintah. Tak ada. Walaupun macam ijtihad Abdullah bin Zubair kan. Dia tak setuju dan dia buat dia buat berkubu di Mekah dan sebagainya. Itu di antara benda-benda yang tak sepatutnya berlaku lah. Tak patut berlaku. Satu benda berkenaan kalau kita kata terjadi, para sahabat Nabi SAW tak setuju pun, tapi kita kata benda tu bukan menjadi sunnah. Bukan menjadi sunnah. Sebab sunnahnya para sahabat Nabi SAW yang lain, yang lebih ramai dan juga lebih faqih daripada Abdullah bin Zubair, mereka tak buat benda berkenaan. Tak ada buat negeri asing-asing. Tak ada siapa duduk kat sekian buat kubur, sini buat kubur. Semua nak asingkan diri tak pernah wujud. Bagi mereka naik-naiklah. Pasal kita tahu bahawa pemerintah ada hak yang kena tunai kepada rakyat, rakyat ada hak wajib tunai kepada pemerintah. Kalau pemerintah tak buat sekalipun hak kerja mereka, bukan maksud halal kita menjadi untuk mengharamkan benda Nabi halal, menghalalkan benda yang haramkan. Dia tak buat kerja pun, macam anak mak bapak kita. Katakan seorang tu ada mak bapak, dia mengarak, berjudi, berzina, sebagainya. Tapi bukan tu maksud awak boleh derhaka kepada mereka. Itu bukan tajuk dia. Bila mak kita, bapa kita, nauzubillah, tapi dia katakan dia angasi, dia buat maksiat. Bukan bermaksud awak boleh kurang ajar dengan dia. Faham tak? Itu hak yang tak boleh kita langgar. Tak bersetuju boleh je. Tapi untuk sekian-sekian. Tapi dalam muamalah tadi, dalam konsep tadi, Bani Umayyah bila naik dalam zaman selepas Yazid dan seterusnya, diorang gunakan kekerasan untuk menolak kan sebarang ketidaksetujuan. Kita ulang balik, tak bersetuju dengan manusia itu benda biasa. Tak boleh kita setujukan semua orang. Yang pentingnya ketika kita berhadapan dengan ketidaksetujuan manusia tadi, jangan kita melampau. Yang kita gunakan akan istilah yang tak patut.
Macam kalau kata macam orang tak setuju dengan dia punya ijtihad dia bahawa merapatkan soft tu wajib. Siapa tak ikut ijtihad dia, semua ni adalah ulama makan gaji, makan duit kerajaan. Ini menampaklah wajar. Sepatutnya tidak berlaku sedemikian. Okey. Tu faham jadi secara sudut tu teruskan. Baik. Itu ketiga. Yang keempat, bahawa hukum banyak-banyak ni kita kata bahawa dia membolehkan perkara-perkara daripada perkara-perkara yang samar-samar dalam Islam. Disebut samar-samar ni maksudnya pada zaman Nabi pun tak ada hukum tadi pernah ditemui. Dan dia memenangkan akan sudut pendapat pada apa yang benda baru dalam persoalan-persoalan yang dipertingkahkan dan juga hal ehwal perkara-perkara muamalat. So kita tengok apa benda yang diorang buat. Yang mana diorang berijtihad ataupun ijtihad tersebut dipakai dan bahkan menjadi petajuk lah pendapat tersebut kalau kita kata sebagai pada sudut masalah dalil. Dan diorang para sahabat Nabi SAW kita kena faham diorang ni duduk dengan Nabi. So kita ada sudut pada kita yang dia mungkin dengar apa ni kita tak dengar. Tapi dalam konteks ni kita kena pegang yang ramai. Itu betul dia. Okey. Contoh macam ni. Ada antara benda yang dia buat adalah perbuatan menyusulkan nasab Muawiyah terhadap Ziyad. Ziyad ni dan pasal dia kenakan Ziyad bin Ubaid daripada bapa dia Ubaid Ar-Rumi. So dia jadikan Ziyad tu bin kepada bapa dia. Bin kepada bapa dia. Okey. Ini masalah lah kita perbincangan dia, masalah Ziyad tu bukan anak bapa dia tapi dia ambil jadikan anak bapa dia. Okey. Dan dia tak kisahkan berkenaan Ubaid nama bapa yang betul lah. Menjadikan Ziyad bin Muawiyah Ziyad bin Muawiyah lah. Okey. Jadi kata gini, dan Ziyad pula terima perbuatan meletakkan dia punya nasab tadi seperti yang dikehendaki oleh apa yang dibuat oleh Muawiyah. Okey. Sedangkan Allah SWT telah firmankan dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke 4 dan 5. 4 dan 5 Tapi kita baca bawah tu apa cerita dia. Okey, 4 dan 5 Allah Taala nyatakan ma ja'allahu lirajulin min qalbayni fi jawfi. Tidak akan jadikan untuk seorang lelaki dua kalbu dalam dada dia. Wa ma ja'ala azwajukum allati tudhahiruna minhunna ummahatikum. Tidak akan jadikan isteri kalian yang kalian zihar mereka sebagai ibu-ibu kalian. Zihar terhadap mereka mana kata pada mak pada isteri dia punggung kau macam punggung mak aku. Dia samakan tubuh badan isteri dia dengan tubuh badan mak dia sendiri. Si lelaki mak si lelaki. Okey. Bila perbuatan itu berlaku memang isteri benda tersebut adalah di antara yang kena kafarah tak boleh bersentuhan sampailah kafarah dibayar. Itu puasa 2 bulan turut, bebas seorang hamba atau puasa 2 bulan turut atau beri makan 60 orang fakir miskin. Okey. Kemudian Allah katakan wa ma ja'ala adiyaakum abnaakum. Dzalikum qaulukum bi afwahikum. Yang tidak akan jadikan mana isteri kamu takkan jadi mak kamu dengan hal kamu sebut. Macam tu tak jadikan anak-anak angkat kamu anak-anak kamu. Itu adalah kata kamu dengan kata dan mulut kamu sendiri. Wallahu yaqulul haqqa wa huwa yahdis sabil. Allah Taala yang mengatakan kebenaran dan dia lebih petunjuk akan jalan. Ud'uhum li abaihim wa qsatu indallah. Serulah mereka kepada nama bapa-bapa mereka, ia adalah lebih adil di sisi Allah Taala. Fa illam ta'lamu aba'akum, jika kalian tak tahu akan bapa-bapa mereka, fa ikhwanukum fid din, maka mereka saudara kamu dalam agama, wa mawalikum, dan mereka adalah maula-maula kamu. Sebab tu kita sepatutnya guna istilah maula bagi anak angkat yang bawah jagaan yang memang kita jaga dan kita tanggung dia. Kita tanggung. Maka kita dengan dia dihubungkan dengan kalimah maula. Yang kita kat Malaysia sebenarnya pakai. Kemudian datang geng-geng namanya aktivis hak asasi kanak-kanak lah apa benda, takut nanti budak ni malu pergi sekolah. Bin Abdullah pun sama je. Kau tak faham ke? Kena buat bapak kan. Kalau nak pergi orang tu dapat jadi anak angkat. Bin atau binti Abdullah. Tiba-tiba bapak angkat ke nama Adli atau nama Abdul Rahman. Kan tak sama tu. Dia kenapa nak? Penipuan takkan boleh menukar apa-apa. Dalam masa yang sama kumpulan yang sibuk tentang mama ni boleh bin daripada bapa, kesian budak tersebut. Dia tak berbincang pun masalah zina. Dia tak pernah pun sibuk untuk menyekat zina. Dia cuma sibuk untuk menyekat kalau kesian budak ni nanti tak dapat sekian, nanti malu di sekolah. Itu kan kerja kita. Allah Taala Maha Adil. Bahkan menjadikan dia terlahir dalam keadaan tersebut Allah Taala yang jadikan.
Kerja kita adalah untuk menghentikan perbuatan zina tadi. Dan masalah menukarkan zasad tak boleh. Allah tak suruh panggil kan. Dia mahu pergi maula. Dekat Malaysia ni, lepas daripada kumpulan-kumpulan yang liberal dan yang faham agama masuk campur dengan hal ihwal ni, dia tukar jadi bin Abdullah atau bin mana-mana nama Allah Taala yang 99. Boleh tukar mana kita nak. Asalkan nama 99 nama Allah Taala. Ini tajuk dia. Ini benda-benda kena jaga sikit. Pasal kita kata sekarang ni Malaysia dah jadi macam bin Abdullah, binti Abdullah. Abdullah siapa? Dia suruh maula lah kepada bapa angkat tu, maula sebab dekat situ ikatan yang menjadikan budak ni rosakkan apa. Kita nak panggil Abdullah mana? Kalau budak rosakkan barang, pecahkan benda kat sekolah, hantar dia ke sekolah, dia berikan pendidikan, pelajaran, makanan dan sebagainya. Kita nak maula kepada siapa? Kepada bapa angkat dia. Jadi ikatan bapa angkat dengan anak angkat tu adalah dengan kalimah maula. Walaisa alaikum junahun fi ma akhta'tum. Tiada ke atas kamu kan sebarang kesalahan pada apa kalian tersilap. Walakin yang kalian akan kena dikirakan kesalahan adalah ma ta'ammadat qulubukum, apa yang sengaja kalbu kamu buat macam tu, sengaja kamu nak buat. Maka Allahu ghafurur rahim. Dan adalah Allah Taala amat pengampun lagi amat penyayang. Dia kata apa? Dia kata yaqulu sallallahu sabda Rasulullah dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari Muslim, man yad'a li ghairi abihi, man siapa mendakwa kepada selain bapa dia. Dia dakwa diri dia kepada selain bapa dia, falitawa maq'adahu minan nar, maka dia disiap satu tempat daripada neraka. Jadi memang datanglah dan riwayatkan daripada Ibnu Harmalah, beliau berkata, aku mendengar Sa'id bin Musayyab telah mencela salah seorang di kalangan, dia kata aku tak pernah mendengar Sa'id bin Musayyab mencela sesiapa di kalangan para imam, para pemimpin sama sekali. Melainkan aku dengar dia kata, semua tak matikan si fulan, semua akan perangi si fulan. Dia adalah orang yang pertama mengubah akan qada Allah. Qada Rasulullah SAW, keputusan Rasulullah SAW yang telah berkata, al-waladul firash walil akhiri hajar. Anak kembali kepada katil. Maksudnya ketika seorang wanita tu melahirkan anak, adakah dia isteri sesiapa? Kalau sekalipun dia berzina, anak tu akan dikembali kepada katil mana dia berada. Katil suami mana. Maksudnya kalau dia ada suami, maka suami itulah yang akan dibinkan anak tersebut. Unless suami tersebut membatalkan atau menolak untuk dibinkan anak tadi kepada dia. Kalau tidak, anak tu mesti bin kepada dia. Tak ada orang tu just kata saya pernah berhubungan, dia anak tu anak saya. Tak halal. Boleh akhiri hajar untuk penzina rejam. Anak kembali nasab dia kepada katil. Katil siapakah wanita itu berada. Maksudnya wanita tu berada di bawah siapakah suami dia. Kalau dia ada suami. Untuk orang penzina hanya batu je. Dan kat sini yang bila Sa'id bin Musayyab ketika dicakap ni, dia cakap tu dia dimaksudkan itu adalah perbuatan Muawiyah menasabkan akan Ziyad kepada bapa dia. Kepada Abu Sufyan tu. Bin Abi bapa dia. Okey. Ustaz, memang adakah ulama yang berpihak kepada kerajaan, kepada kawan-kawan, kepada agama? Ada macam ulama macam ni? Benda tu ulama ke tak ulama? Kita bukan masalah ulama tu, soalan dalil. Sebab tu alhamdulillah Allah tak jadikan Islam dari sumber. Kita bukan kata orang tu betul atau salah berdasar kepada siapa berpihak bersama dia. Kita kata betul atau salah berdasar kepada apa? Dalil. Apa sandaran dia? Contoh macam kerajaan tak nak laksanakan undang-undang Islam. Apa dalil dia? Dia taklah ulama' banyak mana sekalipun. Dekat belakang dia, semua serban belilit daripada Azhar ke, daripada Madinah ke, daripada Yaman ke, daripada mana. Semua tak pakai. Selagi mana tak ada dalil. Faham tak? Akan ada, biasalah manusia ni dengan masalah apa, dia punya kedudukan, dia nakkan harta dan sebagainya, semua akan jadi. Kita tak pernah kata bahawa takkan ada. Ini adalah salah bila manusia tu merasakan bahawa bila ulama' dia takkan masuk dosa. Mana ada? Ulama' ke tak ulama' ke, benda tu akan timbul tajuk masalah dosa. Sebab Islam bukan berdasar pada manusia. Dia berdasar kepada kepada orang. Bukan berdasar kepada orang. Dia berdasar kepada dalil. Pendalil. So benda tu tak timbul tajuk yang boleh berlaku. Okay, jadi macam kes sekarang ni, yang macam Sa'id bin Musayyab yang mati dibunuh dia ni actually kalau ikut sunnah dia adalah ulama di kalangan para tabi'in. Ulama tabi'in. Itu tajuk asal lah.
Dan kedua masalah kes, kalau anda kata tak apa, kerajaan tak dengar cakap pun bukan maksud ulama tak cakap. Sekiranya kerajaan tak buat, bukan ulama tak cakap. Kena jaga juga Baik. Dan telah dikata dan telah apa? Telah mengambil memutuai Qadi Abu Bakar bin Arabi jawapan kepada tuduhan dengan apa yang mencukupi dengan kitab Awasim Qawasim. Bahkan dia kata tidak diketahui untuk Ziyad ni sebarang apa sebelum pendakwaan Muawiyah untuk di atas pemastian dan dia ada nasab dengan Ubaid As-Saqafi dari segi jagaan. Dia tak diketahui bapa dia siapa. Jadi dia telah digunakan oleh Umar pada sebahagian sedekah di Basrah. Kan? Maksudnya Umar pernah gunakan Ziyad bin Ubaid ni pada sebahagian sedekah. Jadi ambil kutip zakat di Basrah. Okey. Maka dia ni adalah sahabat dari segi sudut masalah kelahiran. Tapi tak pernah belajar dengan Nabi lah. Dari kelahiran sempat dengan Rasulullah. Okay. Tapi masalahnya dia tak pernah tak bersama sama ambil ilmu, tak ada. Dan apa dia kata mengenai bahawa Abu Sufyan mengaku mengaku bahawa dia telah datang pada mak, okey, mak dia mak si Ziyad ni, Sumayyah pada zaman jahiliyah dan lahirkan dia, dan tak pernah ada Sumayyah ni kepada Abu Sufyan, Sumayyah ni tak pernah jadi isteri kepada Abu Sufyan, tapi dia dulu berada bawah pendidikan Haris bin Kaldah, tabib, salah seorang tabib Arab yang didapat Sumayyah ni daripada Kisra Parsi, hadiah pada dia. Tapi pendapat ni padanya ada sikit dah para ulama tak setuju. Adapun perbuatan Muawiyah menyusulkan nasab Ziyad ni kerana dia dengar itu daripada bapa dia. Dia para ulama kat situ bercanggahan lah pada apa yang datang bila perbuatan menyusulkan nama tadi, saudara persaudara dia. Dia kata macam ini anak bapa aku. Ini anak bapa aku. Dia pernah jadi depan Nabi SAW. Dia kata anak saudara. Siapa saya ingat. Mana ada zaman Nabi hidup ada kes perebutan nasab macam ni. Seorang kata itu adik dia, seorang kata ini anak saudara dia. Jadi masa dia kata, tapi kat sini tak ada pertembungan. Bila orang tu kata dan tak ada siapa-siapa. Ni ada Qadi Arabi dia jawab dia. Saya nak katakan tidaklah benda tu macam mudah-mudah yang dikatakan bahawa Muawiyah ke mereka ni sengaja melanggar perintah Rasulullah melanggar Quran. Sebab memang orang tersebut tidak ada bapa yang betul. Dia dijaga oleh seorang tapi itu bukan bapa dia. Bahkan ibu dia ketika satu masa dahulu pernah berada bahawa seorang doktor Arab, Haris bin Kaldah. Jadi benda tersebut kita kata dari segi sudut bila orang kata ini anak bapa aku, tapi tak ada siapa-siapa rebut. Dia kata bahkan dikatakan kepada dia kata dia mewarisi tapi namun tak sabit nasab. Imam Malik kata mewarisi harta tapi tak sabit nasab. Imam Syafi'i pada satu pendapat dia kata sabit nasab. Walaupun Imam Syafi'i dia antara yang keras kan meletakkan berkenaan dengan pernikahan anak luar nikah tidak boleh dipimpin kepada bapa biologi. Itu memang pendapat yang paling kuat Imam Syafi'i. Tapi dalam salah satu pendapat dia kata sabit nasab. Jadi tak ada sebarang nasab orang tu tak diketahui anak siapa, bapa orang tu kata bapa dia. Okay. Dan Ziyad ni bapa dia majhul. Sebab tu dinamakan Ziyad tu Ibnu Abi. Ziyad anak bapa dia. Anak bapa dia. Anak bapanya. Ziyad Ibnu Abi. Ziyad anak bapanya. Lepas tu dia kata Ziyad bin Abi Sufyan. Jadi masalah ni ialah ijtihad daripada Muawiyah, Allah Alam. Tapi kita kata benda ni kita kata antara benda yang menyebabkan para ulama kata ini antara contoh. Dia ditimbulkan tajuk bahawa dia cuba untuk mengubah hukum Allah Taala. Kedua, perbuatan menghalalkan Bani Umayyah akan Makkah yang diharamkan oleh Allah Taala dan Madinah diharamkan oleh Rasul. Di mana telah menghalalkan Yazid bin Muawiyah Madinah dan dia serang Madinah tu, dirampas harta dan sebagainya dalam masa 3 hari. Dan yang dibuat pula kedua oleh Abdul Malik bin Marwan pula dibuat pada dibuat pada zaman dia benarkan untuk Hajjaj bin Yusuf untuk serang Kaabah. Dan dihalalkan.
dihalalkan Kaabah Mekah tu untuk diserang, ya. Kalau dibuat maka dibuat padanya perbuatan-perbuatan pada zaman zaman Yazid dan zaman Malik bin Marwan. Dua-dua tu berlaku, kisah bagaimana serangan dibuat pada Mekah dan Madinah, sedangkan diharamkan. Dan sejak dari itu dan sejak itu untuk menundukkan negeri yang suci itu kepada Bani Abi Sufyan dan Bani Marwan yang datang sesudah itu. Okey. Dan jadi syubhah perkara itu di sisi mereka adalah pada penghalalan tanah haram. Haram tadi dia kata, dan diorang pula kata boleh tanah haram dihalalkan sebab tanah haram ni tak melindungi seorang yang derhaka. Macam telah sahih daripada Rasulullah SAW. Bahkan Nabi pernah ada orang berlindung di Kaabah dan sebagainya, menyuruh tak nak bagi apa. Dia Nabi masuk, dia berlindung dekat Kaabah. Kan Nabi ni suruh bunuh juga. Dipaut dengan kain lampu Kaabah. Jadi bila benda ni berlaku zaman Nabi ada. Jadi ini syubhah kesamaran yang berlaku. Masalah mereka buat tu sebab memang dia kata tanah haram tadi takkan melindungi, takkan jadi tempat perlindungan orang yang buat maksiat, orang yang berderhaka. So dia anggap orang yang ada di Mekah dan juga di Madinah pada waktu tersebut yang tak nak bai'ah mereka, berderhaka, maka diorang jadi halalkan. Ini adalah benda yang syubhah. Sepatutnya mereka tak buat perniagaan, patut mereka hormati tanah haram dan gunakan tidak kekerasan pada dua tempat tersebut. Okay. Dan setiap kali mana kali mereka buat, nanti orang lain akan buat jugalah. Sebab kedudukan Mekah ni, hatta Nabi SAW kata dalam hadis yang sahih, dihalalkan untuk baginda berapa jam saja daripada siang. Berapa jam. Mana Abraha datang nak pun dimusnahkan. Tapi kat sini yang timbul tajuk bila orang buat. Jadi permainan raja-raja ni kadang dia tak ada rasa. Raja-raja ni dia tak ada rasa akan ketakutan kepada Allah Ta'ala. Macam mana ada pada para sahabat. Itu kena dijaga sikit. Jadi sudut tu timbul. Okay, jim ketiga, mereka ni, Bani Umayyah ni memenangkan sudut pendapat pada muamalah. Dan mereka kan Atha bin Yasar bahawa Muawiyah telah menjual pada satu masa tu satu bekas bekas minum daripada emas atau perak dengan lebih daripada beratnya. Dan bekas cidu air, daripada emas atau perak dan lebih daripada nilai dia. Pasal benda tu bukan emas betul tapi dia ada rupa. Okay. Maka berkata pada dia Abu Darda, dengar Rasulullah SAW melarang daripada seperti ini. Maksudnya emas, perak tak boleh lebih. Kata Muawiyah, aku tak lihat daripada itu ada masalah. Maka dia berkata Abu Darda, dia kata siapakah boleh beri keuzuran aku daripada Muawiyah. Siapa boleh bagikan aku untuk selalu duduk dengan Muawiyah, dia kata. Aku beritahu dia Rasulullah SAW dan dia beritahu aku pada pendapat dia. Aku takkan tinggal dengan kau satu bumi yang sama. Ini pasal benda ni berlaku pada zaman Umar sebenarnya. Zaman Umar, Abu Darda patah balik. Bila Umar Khattab anhu, lepas tu bila Abu Darda cakap itu, Umar izinkan dia untuk tidak berada di Syam. Bila Muawiyah buat hukum macam itulah. Okey, baik. Okay, dia akan Imam Malik dan kitab Muwatta dan Nasa'i dan Sunan dan asal dia di Muslim. Dan kenapa Muawiyah cakap itu? Memang Muawiyah radhiyallahu anhu, dia sebenarnya memang kita kata Islam lewat daripada para sahabat yang awal. Jadi bila kadang-kadang bila Islam dilewat, mungkin ada hukum hakam yang Nabi SAW ceritakan ataupun arahkan atau ajarkan tidak sampai kepada dia. Itu logik kita faham. Jadi kadang-kadang bila dia buat keputusan dan sebagainya, mungkin dia ada sudut lain dia nampak sebab tak jelas pada dia sebarang dalil daripada Nabi SAW. Okay, jadi ada pun yang melarang, Muawiyah, tapi dalam Sahih Muslim yang melarang Muawiyah tu Ubadah bin As-Samit ke Abu Darda. Okey. Jadi hanya yang pendapat Muawiyah itu sama ada ia adalah sama ada dia melarangkan dianggap larangan Nabi itu ke atas Yalah, maksud dia pada benda-benda yang duit ini tempur, duit emas dengan emas ke emas dengan emas lah. Yang padanya orang bermuamalah pada zaman tersebut. Okey. Ataupun nilai barang-barang yang digunakan ataupun dia tak melihat riba fard ni seperti Ibn Abbas lihat riba fard pada pendapat.
pendapat Ibn Abbas pernah keluar pendapat tak ada riba fam. Kan riba kan dua jenis. Satu riba nasiah, riba fam. Riba nasiah ni yang bila kita berhutang, kita bayar bertambah-tambah. Makin lewat bayar, makin tambah harga. Kalau kita pinjam asalnya RM10, lambat dibayar RM10 10 sen. Lambat lagi RM10 20 sen. Bila pertambahan tu, itu riba nasiah. Riba fam ni pada benda-benda yang pertukaran emas dengan emas, perak dengan perak. Okay? Yang sepatutnya pertukaran itu berlaku dengan nilai yang sama. Tak boleh hutang. Hutang boleh. Iyalah, ini kan soalan. Awak nak bertekak dengan saya buat apa? Dia tanya soalan ada ke tidak, kita dah jawab dah. Lepas tu dia cakap yang tu lah. Kan? Ini mengarut. Okay. Sebab tu kenapa belajar dengan ulama. Bukan belajar betul-betul. Kena tahu ada manhaj. Jadi kita ada dalil kita belajar, kita faham mana satu betul salah. Okay. Pada sudut masalah, pandang tadi kita belajar. Bukan datang kita kata, ini ulama nak ikut mana. Tak ada kerja lain, tinggalkan semualah. Dalam masalah kita kata pemerintahan atau politik, kalau boleh tak sama campur pun. Kan? Pada kita pasal pemerintah tu dia salah ke, dia buat apa yang dia buat, maka benda tersebut tidak akan menjadi tanggungan pada kita. Sering orang gatal gunakan dalil, dia kata kalau pemerintah salah kita kena. Hal dia yang pegang jawatan, kita bukan pentadbir. Masalah dia adalah tegur ke tidak. Kalau dia tegur cakap tak dengar, nanti depan Allah Ta'ala jawablah tu je. Kita hidup, kita berjalan. Mati kita masuk syurga ke neraka bukan berdasar siapa parti politik yang perintah kita. Raja mana perintah negara kita tak bagi kesan kepada masalah kita masuk syurga neraka tau. Allah Ta'ala tetap hukum kita berdasar perbuatan kita bukan perbuatan pemerintah. Jika pemerintah tu akan masuk neraka, yang kita kata nak ikut dia apa? Kita tak perlukan pun. Pada benda disuruh pada kita benda makruf, kita buatlah. Benda tak makruf, benda yang apa? Mungkar ya buatlah. Dia ajak pocok-pocok ke, ataupun dia ajak kita buat benda bid'ah ke, tak payah buatlah. Bukan perlu, bukan sah sangat. Okey. Ialah semua dari Quran dengan hadis. Itu masalah dia. Jangan terlibat dengan pemerintahan punya tajuk. Okey. Dia kata dan harus diisyaratkan di sini bahawa apa yang dilakukan ahli sunan daripada Rasulullah SAW kan. Nabi SAW sebutkan takun khilafatu 30 sanatan thumma tasir mulkan. Akan menjadi khilafah 30 tahun, kemudian akan berlaku apa? Pemerintahan beraja. Jadilah hadis yang disandarkan kepada para ulama untuk memperakui bahawa khilafah Ar-Rasyidin yang 4. Okay, bahkan campur dengan Hasan 6 bulan. Dan telah terjadi kewatiran Rasulullah SAW pada bulan Rabiul Awal tahun ke-11 Hijrah. Dan pada awal tahun ke-30 berlakulah perdamaian. 40 pada awal tahun 40. Okey. Berlaku perdamaian Hasan bin Ali atau mendamaikan Hasan bin Ali bin Abi Talib di antara dua kumpulan orang beriman. Okay, dan turun dia daripada pemerintahan untuk Muawiyah pada tahun 41 pada bulan Jamadil awal. Dinamakan tahun-tahun jamaah kerana penggabungan manusia orang ramai di atas Muawiyah dan ia adalah raja pertama. Memang Nabi SAW dah sebut dah. Okay, perdamaian ni sebenarnya dia adalah pembenaran bagi apa yang dikatakan Bukhari. Dan selain ini daripada hadis Rasulullah SAW bahawa bagi dia berkata kepada Hasan, inna ibni hadha sayyid, sebenarnya anakku ini adalah penghulu. Sayuslihullahu bi, Allah akan damaikan dengannya fi'atain azimatain muslimin, dua kumpulan besar umat Islam. Nabi kata lepas tu dalam hadis lain Nabi kata Muslim, satakun khilafatu nubuwatan wa rahmatan. Akan jadi apa khilafah tu? Satakun khilafatan nubuwatan wa rahmatan. Khilafah nubuwatin wa rahmatin. Khilafah kenabian dan juga rahmat. Tsumma takunu malikun, tsumma takunu malikur rahmatin. Mulkun rahmatin. Kemudian akan terjadi kerajaan raja yang rahmat. Tsumma yakunu malikun wa jabariyatin. Kemudian akan berlaku kerajaan raja, kemudian kekerasan. Kemudian akan terjadi raja dalam keadaan aduk. Mendapatkan sokongan kekerasan, menetapkan. Jadi kata jadi zaman Bani Umayyah ni dia adalah membenarkan sabda baginda bahawa dia adalah raja rahmat. Dan yang pertama tu adalah apa? Muawiyah lah. Muawiyah adalah raja rahmat. Macam dia kata kerajaan yang rahmat, Nabi kata Muawiyah. Berdasarkan pada hadis sebutlah. Tak ada syak bahawa Muawiyah adalah seorang sahabat.
dan kelebihan, ada kelebihan dapat bersama dengan Rasulullah SAW, dia sahabat. Dan datang hadis-hadis yang sahih, Nabi puji dia sebagainya. Bahkan dia termasuk daripada penulis wahyu. Maka tak harus untuk siapa-siapa datang bercakap buruk tentang dia. Okay. Anak-anak dia sebagainya mungkin kita boleh. Adapun dia sendiri, kita kata mungkin ada kesilapan dan sebagainya, tapi kita kata dia tetap sahabat Nabi SAW. Bahkan penulis wahyu, Nabi pernah percaya dia untuk tulis wahyu Quran. Kalau Rasulullah boleh terima dia, boleh rasa amanah terhadap dia untuk wahyu, Nabi tak boleh. Okey. Dan dia benar kata dia tak boleh itu. Sekalipun kita kata sahabat ni bukanlah di atas derajat yang sama pada kelebihan. Umar telah menggunakan dia, menjadikan dia amil ke atas Syam sesudah saudara Yazid bin Abi Sufyan. Sesudah mana digunakan dia oleh Uthman. Okey. Lepas Uthman masa dia lepas tu Uthman lepas tu Uthman. Okey. Sebelum Uthman gunakan dia sebagai khalifah di Syam, Umar dah guna dulu. Umar yang guna dia dulu. Okay. Memang Umar sendiri pernah lihat ketika dia dia mentadbir, Umar pun turun tengok keadaan. Dan bersepakat para ulama bahawa Muawiyah adalah raja umat ini yang paling afdal. Okay. Sekali kerana sebelumnya yang 4 sebelumnya mereka adalah khulafah para nabi. Termasuk Hasan cukupkan 6 bulan. Dan dia adalah raja yang pertama. Sekali dia kata, dan dia adalah kerajaan dia, raja dia, kerajaan dia adalah kerajaan dia rahmat. Macam datanglah hadis Nabi nyatakan. Nabi sebut habis khilafah, kerajaan raja yang rahmat. Kerajaan yang rahmat. Akan tapi dia dia telah menunjukkan satu keadaan yang buruklah pada membawa memaksa orang ramai untuk bai'ah Yazid. Okey. Dan berlaku perkara berkenaan dia kata di atas itulah, dan berjalan di atas itu urusan Bani Umayyah lepas tu. Kekerasan dan juga penggunaan kekerasan dan juga menewaskan bila kecuali kalau kita nak kecualikan Umar bin Aziz yang tak buat benda berkenaan, yang lain semua buat. Adapun Yazid bin Muawiyah ada pendapat, ada yang orang melampau pada dia, jadikan dia imam yang adil, berpetunjuk dan memberikan petunjuk. Tapi melampau pula sepihak yang kata dia ni yang mencela dia, kata dia kafir pun ada, zindik pun ada. Dan sebenarnya Abu Yazid bin Muawiyah dia kata dilahirkan pada zaman khilafah Uthman. Tak sempat dengan Nabi SAW. Jadi dan tidak ada daripada para sahabat dia tiada bagi termasuk di kalangan para sahabat. Ini kesepakatan para ulama. Dan tidak masyhur dia tidak termasyhur di antara termasuk orang masyhur dengan agama dan kebaikan. Dia bukan macam para tabi'in yang hebatlah. Dan tidak juga dia ni orang kafir dan zindik, ini pun sama juga. Tapi dia memegang jawatan sudah bapa dia. Okey. Di atas ketidaksukaan sebahagian orang Islam. Tapi redha pula sebahagian yang lain. Okey. Dan berlaku pada pemerintahan dia perkara-perkara berikut. Okey. Kita baca sampai habis Dia kata pertama, pembunuhan Husain radhiyallahu anhu. Husain radhiyallahu anhu di mana telah memerangi Husain, dia memeranginya dengan tenteranya. Ketika dia mengejar untuk Husain daripada mereka untuk datang jumpa Yazid, mereka enggan. Cerita dia pasal Husain bin Ali bin Abi Thalib. Ini dia asal duduk kat Mekah. Lepas kematian bapa dia Ali, kematian saudara dia Hasan, Husain bin Ali bin Abi Thalib telah diajak oleh penduduk Kufah, kononnya mereka nakkan ketua. Jadi orang minta Husain datang, dan surat untuk ajak Husain datang tu disebarkan dan sampai kepada pengetahuan Yazid pada waktu tersebut. Jadi ketika waktu kisah itu berlaku, jadi memang Husain tak salah sebab dia keluar orang ajak dia pergi tinggal sana. Dia belum lagi buat, maksudnya orang keluar rumah belum lagi buat maksiat, belum sampai kelab malam, belum masuk pergi tempat perzinaan, kita tangkap lagi. Itu syarat dia. Jadi dia orang macam ambil precautions, tak nak bagi Husain sampai ke Kufah, takut nanti bila sampai sana dah jadi sokongan dan sebagainya, nanti ada pemberontakan besar dan peperangan lagi dahsyat. So dia cuba sekat. Ketika mana Husain disekat, Husain minta daripada mereka untuk dia bawa dia pergi jumpa dengan Yazid, tapi mereka tak nak. Mereka nak bunuh juga. Ketika itu Ubaidillah bin Ziyad bersungguh-sungguh untuk bunuh dia. Dan terjadilah pembunuhan Husain. Dan macam mana dahulu terbunuh Uthman radhiyallahu anhu sebelum dia,
dia adalah sebab fitnah yang besar umat ini. Macam Uthman ketika terbunuh, jadi perpecahan umat. Macam juga pembunuhan Husain, jadi perpecahan umat yang besar. Cara kedua yang berlaku pada zaman Yazid bin Muawiyah adalah dia menghalalkan serangan terhadap Madinah. Kerana sesungguhnya penduduk Madinah ni dia kata telah tak setuju membatalkan bai'ahnya dan mereka keluarkan, usir dia punya wakil-wakil. Bila diutus pada penduduk Madinah tentera dan diperintahkan tentera tersebut apabila mereka tak taati dia setelah 3 hari kan, untuk masuk dengan pedang dan kemudian dia pun menghalalkan semua sekali. 3 hari pula berserang serang Madinah. Lalu dalam Madinah tentera dia, tentera Yazid masuk Madinah Nabawi selama 3 hari membunuh, merampas, dan juga mencabut hormatan sebagainya, dan kena penduduk Madinah pada Harrah ni, penduduk Madinah tu ni peristiwa Harrah. Dan tentera tu memutuskan tentera ke Mekah, dia tepung Mekah pula. Ini adalah permusuhan dan kezaliman yang dibuat dengan perintah di sini, perintah Yazid. Kemudian perkara ketiga yang berlaku pada perintah Yazid, dia daripada dia bukanlah orang yang terpuji daripada cara hidup, daripada semua sudut. Okey, disebut pada sebahagian riwayat bahawa dia ni memang terkenal dengan alat muzik, dengan arak dan sebagainya, maka mengambil wanita penyanyi untuk menyanyi, berhibur. Dalam perkara berkenaan berkata Ibn Katsir, dan padanya juga bahawa dia marah kepada syahwat, meninggalkan sebahagian solat pada sebahagian waktu, mematikannya pada sebahagian waktu yang lain. Okey, mematikan langsung. Jadi waktu dia tak buat langsung. Jadi ini benda yang berlaku lah, benda berlaku pada zaman dia, yang kita kata Yazid ni, ya nak kata kafir tidak, tapi kita kata buat benda maksiat tu. Okey, dia tak boleh dipuji sebagai seorang imam, tapi tidak juga kita boleh caci dia sampai jadi orang kafir. Ini pasal kedudukan dia sebagai manusia, bukan sahabat. Dia bukan sahabat. Boleh jadi siapa-siapa pada pasal itu. Okey. Nanti kita akan bincangkan pada masa akan datang kesan khilaf perselisihan politik ni terhadap fiqh Islam. Pasal kita tengok tadi kan ada sebahagian pendapat yang datang daripada mereka, daripada Bani Umayyah yang mana kita kata benda semua dari segi fiqh membawa kepada sudut macam ijtihad tu melampau. So nanti kita akan tengok macam mana benda semua berkesan pada fiqh pula. Baik, wallahu a'lam. Kita akan baca nanti kemudian bahagian tu. Okey. Ada soalan? Kat YouTube dah tak ada, Ustaz. Ada? Kat YouTube tak ada. Tak ada kita tak ada apa. Ala kulli hal macam tadi lah kita sebut. Yang terbaik sebenarnya bagi kita ahli sunnah, kita jangan terlibat dengan tajuk pemilihan pemerintah. Tidak, pasal tajuk asal dia adalah siapa yang naik, dia akan berusaha untuk kekalkan jawatan dia, dan kemudian dalam pengekalan jawatan tersebut akan jadi macam inilah. Jadi macam kita tengok sekarang, bagaimana kalau setiap kali pihak yang naik, dia akan sibuk untuk kekalkan jawatan dia, dan dia akan carilah sebarang dalil untuk sokong. Dan mana datang semua naik. Tapi tajuk utama lah, kena ingat, setiap pemerintahan ataupun kuasa tadi, kita bukan hukumkan dia dengan satu sudut saja. Dalam zaman kita sekarang ni di Malaysia, banyak orang tengok bab korupsi sahaja. Tak korupsi maka tak apa. Korupsi dalam masalah rasuah dan sebagainya, dirupuhkan dalam maksiat yang lain. So, bila sudut asal dan Islam ni semua benda, bukan hanya setakat korupsi, masalah rasuah dan sebagainya. Kena semua benda. Kadang orang tak kisah benda ni sebarkan arak, ni sebarkan tarian, ni sebarkan sekian, tak ada hal. Yang penting dia Melayu. Ini sekian, tu tak boleh. Tak dibenarkan agama. So daripada pemilihan, memang siapa-siapa naik kan kita tak beri kesan pada baik oleh Islam pun. Allah, banyak orang sebut lah kalau ni naik bagus. Dan baru ni bila jadi kes sambutan dari kerajaan kafir, tengok sama je. Yang ustaz ke baik kopiah sama je. Kerana nak akan menang undi politik, katakan boleh halal bagi apa-apa yang tak sepatutnya dikatakan halal. Dia bila kita faham, kita patut ada izah, ada sikap rasa mulia di Islam. Kita tak patut bila hanya kerana nak menang undi kita kata halal benda yang tak halal. Itu asas. Itu sepatutnya.
Tapi balik pada asal pada kita, dia tak buat kerja dia, Allah tak akan soal. Kita pula tak buat kerja kita, Allah tak akan soal. Pasal balik pada asal, tanggungjawab kita, apa benda hak yang patut ditunaikan kepada pemerintah, kita tunaikan. Diorang pula hak diorang kena tunai pada kita, Allah tak akan tanya nanti. Apa kerja kita? Dan tak ada pemerintah terbaik kita masuk syurga, tak ada juga pemerintah jahat kita masuk neraka. Unless kita follow mereka, kita buat bersama-sama mereka. Adapun kita tidak redha, tak setuju, kemungkaran mereka buat, itu dah cukup memadai. Tak perlu kita angkat spanduk, tak perlu berjalan raya, tak perlu mogok, tak payah. Okey, baik. Wallahu alam. Okay, kita berhenti sini. Soalan sama kemudian. Wassalamualaikum ala sayyidina Muhammad wa sallam alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.